Secara ringkas, peraturan peperiksaan sarjana muda dan serjeri telah mula digunapakai pada tahun 2007 dan telah melalui beberapa fasa pindaan. Pindaan terkini telah diluluskan oleh Senat Universiti pada 27 Julai 2022 dan dikuatkuasakan mulai sesi akademik 2022-2023. Oleh kerana pentingnya taklimat ini untuk difahami oleh setiap pelajar, maka pengurusan fakulti telah memberi pelepasan kuliah dan diadakan secara hybrid bagi memberi peluang kepada pelajar yang tidak dapat hadir secara fizikal, khasnya yang terlibat dengan posting. Hadirin sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan berbesar hati menjemput Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Fazila Zulkifli, Timbalan Dekan Akademik dan Antarabangsa untuk memberikan ucapan aluan dan seterusnya menyampaikan taklimat berhubung pindaan peraturan peperiksaan sarjana muda perubatan dan serjeri. Majlis dengan ini mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua hadir. Saya rasa ini kali pertama kita dapat berkumpul beramai-ramai selepas berlakunya pandemik COVID. So, sebelum ini biasanya dekan akan mengadakan perjumpaan dengan pelajar sekurang-kurangnya sekali setiap satu semester, untuk kita dapatkan feedback dan juga memberikan perkembangan terkini tentang fakulti. Tapi disebabkan pandemik, perjumpaan itu dah banyak tertunda. So, dengan kesempatan ini kita gunakan majlis ini untuk perjumpaan bersama pelajar dan juga memberi taklimat tentang pindaan peraturan peperiksaan yang telah kita lakukan dan telah diluluskan oleh Senat baru-baru ini. Dekan sepatutnya hadir pada hari ini, tapi di saat akhir dapat panggilan untuk mesyuarat bersama KPT, tapi insyaAllah Dekan akan hadir selepas tamat mesyuarat sekejap lagi lah. Okey, sebelum saya mulakan dengan taklimat pindaan peraturan peperiksaan, ada beberapa perkara yang ingin saya beri peringatan kepada pelajar. Pertamanya tentang etika berpakaian. Saya faham pelajar telah lama berada di rumah, tak pergi potong rambut, tapi setelah kembali ke fakulti, sepatutnya etika berpakaian pelajar USIM dikuatkuasakan semula. Jadi saya memberi peringatan kepada pelajar-pelajar, siapa yang rasa rambut tu dah cecah ke collar, bolehlah pergi potong. Sebabnya kita boleh ambil tindakan kepada pelajar-pelajar yang tidak mematuhi etika berpakaian USIM, dan telah diturunkan kuasa kepada Timbalan Dekan Akademik dan Timbalan Dekan HEPA untuk memberikan tindakan tata tertib terus, sama ada diberi amaran ataupun didenda. Jadi saya harap semua ambil beratlah, sebab sebagai pelajar perubatan adalah sangat penting untuk kita kelihatan kemas. Kita jaga kita punya perception dari orang luar tentang pelajar perubatan dan juga pengamal perubatan. Jadi saya harap dia ambil beratlah perkara yang ini. Okey, perkara kedua adalah berkaitan dengan aktiviti co-curriculum. Pihak fakulti sangat menyokong pelajar untuk mengambil bahagian dalam aktiviti co-curriculum, dan saya lihat banyak pelajar kita terlibat dengan berbagai aktiviti, sukan, pidato, debat, aktiviti khidmat masyarakat. Tapi setiap aktiviti ini perlu dilakukan mengikut cara yang betul. Sepatutnya setiap aktiviti co-curriculum, di luar daripada aktiviti akademik, perlu mendapat kelulusan dan dibincangkan dengan Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar sebelum diberikan kelulusan. Dan sekiranya ia melibatkan pelibatan di luar negara, perlu melalui pihak USIM Alamiah. Sebab saya dapati ada beberapa program yang tidak melalui Timbalan Dekan HEPA dan USIM Alamiah. So perkara ni
menyalahi tata kerja yang sepatutnya lah. Jadi saya harap ambil berat oleh pelajar, perkara ini perlu melalui cara yang betul. Okay. Perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan cuti sakit. Bukan ramai lah, ada beberapa pelajar yang saya dapati sakit dan mendapat cuti sakit dari doktor yang berdaftar. Kita tak salahkanlah, sakit tu memang sesiapa boleh jatuh sakit pada bila-bila masa. Tapi sekiranya anda jatuh sakit, perlulah dimaklumkan kepada ketua jabatan atau penyelaras kursus yang sedang anda jalani, posting, especially the clinical postings, kena dimaklumkan supaya kita boleh buat perancangan untuk kelas gantian dan sebagainya. Sebab untuk makluman semua, kehadiran, attendance pelajar adalah sangat penting. Sekiranya attendance tidak mencapai 90%, secara automatik pelajar akan dihalang atau dibar daripada menduduki peperiksaan. Tetapi pihak fakulti ada juga timbang rasa, sekiranya pelajar sakit, perkara itu akan kita bincangkan dalam mesyuarat dan mendapat perakuan daripada mesyuarat pengurusan dan juga JPPA, JPPA ni mesyuarat berkaitan perkembangan akademik. Jadi perkara-perkara begini, kes-kes khas sebegini kita akan bincangkan dan perlu diminitkan supaya pelajar ini boleh duduk dalam peperiksaan dan tidak dibar daripada mengambil peperiksaan akhir semester. Jadi saya harap sangat pelajar ambil berat perkara ini. Bukan suka-suka ada MC, okey, boleh teruskan pengajian seperti biasa. Perkara ini perlu melalui jalan yang betul. Dan juga saya nak ingatkan, pelajar-pelajar semua ni dah dewasa, ada yang dah berumah tangga, ada yang akan menjadi ibu. Perkara-perkara ini perlu dirancang sekiranya tahu telah mengandung, hamil, dan perlu dibincangkan macam manakah kita nak menguruskan apabila menghadapi peperiksaan. Adakah dia akan terkena waktu peperiksaan, tarikh bersalin, semua itu perlu dibincangkan supaya tidak berlaku masalah pada hari peperiksaan. Okay, ini sekadar ingatanlah kepada semua pelajar. Okay. Dan satu lagi perkara, saya dapati sejak akhir-akhir ini ada pelajar yang membuat permohonan untuk mengerjakan haji, umrah atau bercuti di waktu musim perkuliahan. Memang baguslah nak mengerjakan haji, mengerjakan umrah, tetapi haruslah dibincangkan supaya tidak mengganggu kelas-kelas pengajian. Jadi sekiranya ada keperluan yang sangat mendesak, boleh bawa berbincang. Sebab sekiranya kehadiran tidak mencapai 90%, sekali lagi saya ingatkan, memang tidak akan dibenarkan menduduki peperiksaan. Dan bila tidak menduduki peperiksaan, secara automatik dikira sebagai gagal. Okey, itu sekadar peringatanlah, sudah ambil berat. Sekiranya ada masalah, boleh berbincang dengan ketua jabatan dan sebagainya. Okey, so next kita terus pergi kepada taklimat pindaan peraturan peperiksaan. Okey, peraturan peperiksaan ini seperti yang dinyatakan oleh pengurusi majlis tadi telah berkuat kuasa pada tahun 2007 dan berlaku beberapa pindaan mengikut keadaan semasa. Dan pindaan yang terakhir kita buat pada bulan Julai, diluluskan pada Julai 2022 mengikut perkembangan semasa. Sebab sepanjang pandemik COVID, banyak perubahan telah berlaku dalam kaedah pengajaran dan juga peperiksaan di LPSK. So kita membuat penambahbaikan untuk kebaikan pelajar dan juga fakulti. Okey. Okay, kalau kita lihat amendment ini, kalau dilihat tadi adalah amendment yang ke-10. Okey, amendment 2022 adalah amendment yang ke-10. Okey. Boleh kita pergi kepada yang highlighted. Pergi kepada yang saya telah highlightkan. Peraturan ini kebanyakannya berlaku perubahan pada peperiksaan klinikal.
Okey, yang saya tandakan hijau ini bukanlah perubahan, cuma peringatan lah ya, sebab mungkin ada pelajar tidak berapa jelas tentang perkara ini. Okey, perkara ketujuh ya. Setiap peperiksaan, each examination must be taken as a whole at the first attempt. Maksudnya setiap kali mengambil peperiksaan perlu diambil secara keseluruhan. Contohnya MEQ, MCQ dan OSPI, setiap paper perlu diambil ya. Sekiranya pelajar sakit dan tak dapat ambil satu paper, secara automatik peperiksaan itu tak dikira dan pelajar perlu mengambil semula ya. A candidate who is not permitted to sit for an examination because he or she has not satisfactorily completed any portion of the course as determined by the faculty shall be deemed to have failed the examination. So seperti yang saya katakan tadi, contohnya sekiranya attendance dia tidak cukup atau sekiranya dia diperlukan untuk menghantar assignment dan assignment itu tidak dihantar, secara automatik dia akan dibar dan dikonsider sebagai gagal dalam peperiksaan ya. Maksudnya satu attempt pun telah hilang dan hanya boleh duduk untuk supplementary. Okey, jelas? Jelas ya? Okey, next. Untuk preclinical tak ada perubahan ya, kita terus pergi kepada clinical ya. Tapi kita panggil juga pelajar preclinical untuk you faham apakah perubahan yang berlaku ya. Okey, kita pergi kepada end of clinical posting examinations ya. So the components, the end of clinical posting. The components of end of posting examinations sekarang ada dua, ada part 1, part 2 and continuous assessment ya. So part 1 is the theory examinations which is 35% ya. The theory examination consists of MCQ questions, PMP papers and other appropriate methods. Kita letak di situ sekiranya di kemudian hari kita akan ubah kaedah theory examination ya. Dan part 2 we have the clinical examination which is also 35%. So semenjak pandemik ni kita telah ubah peperiksaan klinikal daripada long case short case kepada OSCE ya. Dan kita includekan juga data interpretation di dalam clinical component. Sebelum ini data interpretation termasuk dalam teori component ya. Continuous assessment adalah 30%. Sebelum ini continuous assessment adalah 40% termasuk dalam komponen teori. Maksudnya 30% continuous assessment, 40% continuous assessment, 60% theory examination and clinical exam is 100%. Okay, so sekarang kita pecahkan kepada 3, teori, clinical dan continuous assessment. So you ada 3 komponen. Dan OSCE may be replaced by long case or short case examination whenever appropriate. Ini contohnya sekiranya pelajar sakit pada hari OSCE, kita tak mampulah untuk ulang OSCE untuk seorang kandidat saja, jadi dia akan diganti dengan long case dan short case. Okay, clear? Clear. Okay. So the marking scheme, candidates will be assessed for OSCE using standardized marking checklist and global rating scale. So untuk OSCE ada 2 scale untuk kita assess semasa exam. That is the checklist and the global rating scale ya. So dua-dua marking scheme ni akan kita gunakan dan kita akan buat standard setting ya. Then if long case and short case examination are used, candidates are assessed using the clinical rating form with specific assessment rubrics. Sebelum ini exam long case short case kita menggunakan kaedah close marking system ya. Dia ada conversion, dia punya markah tu daripada 46 ke 56 dan dia akan ada conversion kepada percentage. Tapi sekarang kita telah bersetuju untuk menggunakan clinical rating form with specific assessment rubrics. Kita ada rubrics yang lebih objektif ya. So markah dia adalah daripada 1 hingga 10 untuk setiap domain. Jadi ini lebih objektif lah ya.
untuk kita assess the clinical components dalam long case dan short case. Okay. Criteria to pass in the clinical examination. Candidates must obtain at least the following to pass the clinical examination. A total mark of 50 after standard setting, that is for the clinical components, and pass all compulsory stations decided by the faculty. Okay, yang ini setiap kali end of posting exam, you akan ada beberapa station. For example, kalau tahun 4, you ada medicine, surgery dan ONG. So, kita akan ada 12 OSCE station. So, daripada 12 OSCE station ini, faculty akan decide beberapa compulsory stations. Dan setiap pelajar mesti lulus compulsory station ini. Biasanya kita akan pilih station yang sangat essential lah, the basic knowledge yang semua pelajar perlu tahu to be a safe doctor. Okay, ini akan ditetapkan oleh dekan dan jawatankuasa peperiksaan lah, stesen mana yang akan dijadikan sebagai compulsory station. So maknanya sekiranya you dapat markah 60 tetapi you fail dalam salah satu compulsory stations, you will be considered as fail. Okay, the redeemable fail kita delete sebab kita telah tidak menggunakan the close marking system. And criteria for passing the end posting examination, a candidate must pass all sections, theory, clinical and continuous assessment. Maksudnya ketiga-tiga komponen mesti lulus. Okay, ini kita delete sebab dah tak guna the close marking system. Okay, the final professional examination. A candidate is eligible to sit for the final professional examination if he or she pass compulsory faculty and university courses and satisfies any of the following criteria: pass all clinical postings in the final year, or fail in not more than one major posting in the final year, or fail in not more than 2 minor posting in the final year, and satisfied the exam committee of the faculty. Ini tak ada perubahan, cuma saya highlightkan untuk final year. You are not supposed to fail more than 1 major posting or 2 minor postings to sit for the final professional. Sekiranya gagal 1 major atau 2 minor, secara automatik akan dibar daripada final professional exam, and you have to sit with the supplementary students in 6 months time. Okay, for the final professional examination, pindaannya lebih kurang sama dengan end posting tadi. The final professional will consist of 3 parts. Sama juga, you ada theory examination 35%, clinical examination 35%, and continuous assessment 30%. The continuous assessment ni daripada logbook of the major postings. So kita akan ambil markah daripada logbook tahun 4, 5 dan 6 major postings. So saya harap jangan ambil mudah dengan logbook ni sebab dia contribute 30% untuk your final professional. Kita akan kumpul markah untuk major posting logbook dan dikira sebagai continuous assessment. Okay. Marking scheme sama seperti end of posting exam tadi. Kita akan menggunakan standardized marking checklist and global rating scale untuk OSCE, dan kita akan menggunakan clinical rating form with specific rubric untuk assessment long case dan short case sekiranya digunakan. Okay, so untuk ingatan saja generally student yang digagalkan ini sekiranya unable to detect obvious signs even when prompted by the examiner, use wrong techniques of physical examination, rough and uncaring toward the patients, fabricating physical signs, you make up the signs, argue and insist on fabricated signs even though prompted otherwise by the examiner. So ini adalah kriteria yang kita gunakan untuk menggagalkan pelajar lah. So you all should be aware of this sebab kita nak menghasilkan doktor yang selamat. So these are the important things that you have to know.
Okay. Okay, pass in the clinical exam, sama juga macam end posting tadi. Total marks of more than 50% and pass all compulsory stations decided by the faculty. Sama jugalah macam tadi, kita akan decide on the compulsory stations. Okay. Criteria for passing the final professional exam: a candidate must pass all sections and achieve a minimum marks of 50%. So you're going to pass continuous assessment, theory and clinical. Okay, rasanya sama je. Yang untuk supplementary pun sama. And criteria for a pass with an honours degree. Ini tak ada perubahan, saya cuma nak highlightkan saja ya. The student is eligible for honours if throughout the medical program he has never failed in any course or posting, has achieved at least a grade of B- in all courses or postings. Ini kita ubah sikit ya. Dulu minimum at least grade B, kita ubah kepada B-. So kalau you dapat B- pun can be considered as honours ya. And has passed the final professional exam with distinction, with overall marks of at least 70%. Okey, itu sahaja pindaan yang kita buat. Ada apa-apa soalan? Ada mana-mana yang tidak jelas? Sebab penting untuk you faham perubahan dalam peraturan peperiksaan ini. Sebab kita akan kuat-kuasakan bermula semester 1, sesi 22-23. Ada soalan? Ada mic kalau nak tanya? Tak ada? Jelas ke? Tak faham? Tak tanya sebab tak faham. Masalah kalau tak tahu apa yang tak faham. Clear ke? Dia basically perubahan daripada long case short case kepada OSCE dan long case short case daripada closed marking system kepada open marking system, dan juga perubahan dari segi percentage lah. Sebelum ni continuous 40 tapi termasuk dalam teori. Sekarang continuous 30. 70% tu kita pecah kepada 2, 35 untuk teori, 35 untuk clinical. Dan juga satu lagi penambahan adalah the compulsory stations tu. Satu lagi, oleh kerana kita telah menggunakan OSCE untuk kita punya end posting dan juga final professional clinical exam, kita menggunakan long case dan short case sebagai sebahagian daripada continuous assessment dalam posting ya. So kalau major posting ada long case dan short case, dan untuk minor posting kita gunakan short case sebagai part of the continuous assessment. Ini requirement daripada MQA lah ya. Jadi kita kena ikut MQA punya requirement. Jadi tak ada isu sekiranya pelajar tak dapat duduk OSCE, terpaksa ambil long case short case sebab telah ada exposure semasa posting ya. You telah ada experience buat long case short case. Okay, ada soalan? Jelas Okey, kalau tak ada soalan, itu saja yang nak saya sampaikan petang ni. Terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Nur Fazilah Zulkifli atas taklimat berkenaan.